Assalamualaikum dan selamat pagi. Cikgu rasa cikgu dah bagi skema ni. Apa kata kalau awak tanya lah soalan mana? Atau kita pergi satu-satu lah, kita pergi dengan cepat. Soalan nombor 1 cikgu rasa tak ada masalah. Iaitu antara berikut yang manakah merupakan sebatian tak organik. Tak organik. Okey. Kalau tak organik maknanya ini bukan daripada benda hidup. Ataupun dengan kata lain, bukan sebatian karbon. Okey, bukan sebatian karbon. So, kalau kita tengok kat sini, kita boleh kata karbon dioksida. Okey, karbon dioksida. Karbohidrat ni benda hidup. Walaupun dia bukan sebatian karbon, dia benda hidup. Okey. So, soalan yang kedua, hidrokarbon adalah sebatian organik yang mengandungi atom karbon dan hidrogen sahaja. Ini takrifan ni. Okey, perkataan sahaja ni maknanya dia tak ada benda lain kecuali hidrogen dengan karbon. So, berdasarkan kenyataan di atas, yang manakah sebatian organik berikut merupakan hidrokarbon. So, hidrokarbon, kalau yang kita belajar hidrokarbon, dia ada 3 je kan? Okey, alkana, alkina dengan alkuna. Okey, 3 ni kita panggil sebatian karbon. Hot lain-lain bukan. Jadi yang mana sebatian karbon? So kalau kita tengok kat sini, sebatian karbon kita boleh ambil jawapan dia ni salah ni kan? Apa rasa tak jawapan dia salah? Ya, cikgu. Jawapan dia ke apa dia? D Jawapan ni adalah D. Okey, sebab petrol ni biasanya diguna oktana ni. Okey, petrol ni biasanya diguna oktana. Okey, so kita pergi kepada soalan seterusnya. Okey. Rajah 3, okey, nombor 3. So rajah 1 menunjukkan formula struktur 1 alkana. Okey, ahli alkana. So sifat manakah yang benar tentang sebatian ini? Okey, larut dalam pelarut organik, betul. Okey, boleh kondak elektrisiti, salah. Okey, takat lebur takat didih tinggi, salah. Okey, cecair pada subilik. Okey, cecair pada subilik ini adalah propana. So propana, okey, dia adalah dalam keadaan gas pada subilik ni. Ni nama dia adalah propana. Okey, awak boleh refer kepada buku teks, tengok sifat sifat fizik bagi propana. So kalau kita tengok propana ni, dia adalah dalam keadaan gas pada subilik. So bila dalam keadaan gas pada subilik, maka jawapan yang sesuai adalah A, iaitu larut dalam pelarut organik. Okey. Soalan seterusnya, etina boleh ditukarkan kepada etano melalui proses. Okey, etina nak jadi etano, dia tambah apa? Tambah H2O. Okey, bila tambah H2O, maka tindak balas dipanggil penghidratan. Okey, penghidratan. Dia 2 tindak balas kat sini, awak kena tahu nama ni. Ingat nama. So, kita buat revision sikit. Kalau etina nak jadi etano, okey, nama tindak balasnya adalah penghidratan. Penghidratan ni maknanya dia campur H2O. Tetapi ada satu lagi tindak balas di mana etanol menjadi etina. Etanol nak jadi etina, dia buang H2O. Buang H2O, nama tindak balasnya adalah pendihidratan. Okey, ni sebahagian mengingatlah. Okey, mengingat. Okey, so kita pergi kepada soalan seterusnya. Okey, kita pergi dengan laju ni. So dia kata penamaan. Okey, yang ni mengikut sistem penamaan IUPAC. So kita tengok formula ni. So kita tulis. Okey, cikgu buat kat sini lah. Okey. So kalau kita tengok ikatan dubel duduk sini, maka kita kena start satu sinilah. 1, 2, 3, 4. Maknanya rantai panjang dia 4, ia adalah boot. Okey, boot. Okey, ikatan dubel duduk di karbon nombor 1. Okey, so 1 ada ikatan dubel, maka dia jadi etina. Jadi namanya adalah but 1 ina. Apa gini ni? Skema dia salah juga kan? Cikgu, bukankah dia kira 3? 3. Nama dia salah lah ni.
Cikgu nak tengok nama je, kita ada kumpulan alkin nanti cikgu tengok ni. Kita buat formula. Okey, 1. Ni 4 ni kan, 2, 3, 4 tu. 2, 3, 4. So, ikatan double. Maka H ada 1, H ada 1 kan? Ni C ni. Okey. Lepas tu oleh kerana C yang kedua ni ada H kat sini. Okey, sini. So, kita ada H kat sini, H ada kat sini. Lepas tu kita ada H kat sini, H kat sini, H kat sini. Kalau kita draw dia ni, Okay, betul kan? CH2, CH2, CH, CH, CH2, CH2, CH3, CH3. Betul lah. Nama dia, kita start nak namakan dia, start ikatan double duduk di carbon mana? 1, 2, 3, 4. Sebut ikatan double duduk di carbon nombor 1, 1. Ada ikatan double maknanya ina. Jadi namanya adalah but 1 ina. 3, tidak 3 lah tu. Okey, but 1 ina. Okey, so kita pergi kepada soalan seterusnya. So awak buat jawapan ni ke? 3 butina. Ada yang jawab 3 butina ke? Dia tak ada. Dia tak boleh hak ni. Sebab bila dia ada ikatan double ni, ikatan double maka kita kena start satu daripada ikatan double. Kena start satu sini. Tak boleh start satu sini, tak boleh salah. Okey, kita kena cari ikatan double. Supaya juga dengan alkohol. Alkohol duduk mana, kita tengok alkohol duduk mana. Kita start satu di alkohol tu. Ataupun kita cari alkohol OH tu duduk di karbon kecil. Syarat dia lah. Okey. So kita pergi kepada soalan yang ke-6. Okey, soalan yang ke-6. Rajah 2 menunjukkan eksperimen tindak balas antara asid etanoik dengan etanol. Asid etanoik dengan etanol ni bila kita tindak balas dia akan menghasilkan ester. Okey, tulis lalu sebab kita nak recall apa yang kita ingat. So eksperimen ini kita tambah 2 ni, kita tambah asid sulfurik. Okey, asid sulfurik pekat. Kemudian kita panah. Tu kaedah dia lah. Okey, bila kita panah, okey. Sini kalau kita tambah lagi, jadi kita sediakan air sejuk. Okey, ni air sejuk. Okey, so kita tuai. Okey, lepas kita panas kita tuai, kita akan nampak lapisan berminyak di atas permukaan air ni. Kita akan nampak lapisan berminyak. Berminyak di atas permukaan air. So itu adalah ester. Itu adalah ester. Ini tindak balas ini adalah untuk menghasilkan ester. Antara berikut yang mana fungsi asid sulfurik pekat. Asid sulfurik pekat ni dia tidak mengambil bahagian dalam tindak balas kimia. Bila dia tidak mengambil bahagian, maka ia berfungsi sebagai mangkin. Sebab dia tidak mengambil bahagian dalam tindak balas kimia. Sebab gini, kalau kita buat persamaan kimia, bila dia dua ni react, kalau cikgu buat ni, cikgu ambil C2H5OH tambah dengan CH3COOH, maka hasil dia kat sini, okey, hasil dia kat sini, hok ni nya OH tu baik, hok ni H yang keluar. Jadi kita buat alkohol dulu, asid karboksilik dulu iaitu CH3CO ni. Okey, kemudian kita ambil O yang ni C2H5. Lepas tu keluar H dengan OH becomes H2O. Maka asid sulfurik ni duduk mana? Tak. Okey, tak ada terlibat. Kalau ada terlibat, mesti ada lagi hasil SO4 sini. Tak ada hasil SO4, tak ada. Maknanya kat sini H2SO4 ni dia tidak terlibat dalam tindak balas kimia. Jadi bila dia tidak terlibat, dia bukan reagent. Dia bukan reagent. Okey, kalau reagent dia terlibat dalam tindak balas kimia. Jadi ini bukan reagent, maka ia apa? Ia adalah mangkin. Okey. So, kita pergi kepada soalan seterusnya. Okey, kalau ada soalan nak tanya, tanya selalu ni. Okey, kalau tidak cikgu pergi dengan laju. Rajah 3 menunjukkan formula struktur perisa makanan. Okey, yang diperolehi daripada buah-buahan. Okey, so dia kata kat sini antara berikut yang manakah digunakan untuk membuat perisa makanan ini. Okey, so kalau kita tengok kumpulan berfungsi dulu. C double bond O. Ni. Maka ini adalah asid karboksilik. Asid karboksilik. Maka di sini pula O, sini adalah alkohol. Alkohol.
Jadi bila kita nak namakan dia, kita tengok alkohol C ada 2. Bila 2 dia akan jadi etanol. Manakala asid karboksilik C ada berapa? 1, 2, 3, 4. Maka dia akan jadi asid butanoik. Asid butanoik. Okey, ni kalau awak tak ingat C1 mek, C2 X, C3 prop ni awak susahlah nak namakan dia. Okey, tu kena hafal yang tu. Okey, jadi yang mana jawapan yang sesuai kat sini kalau kita tengok etanol dengan asid butanoik. Etanol C. dengan asid butanoik. Okey, jawapannya adalah C. Banyak ni segi masalah ni. Okey. Awak tak tanya pun cikgu. Banyak juga cikgu. Ya. Alkohol yang manakah tidak boleh dihidratkan? Ni hidrat. Tadi kita nampak dah hidrat ni. Okey. Cikgu buat mana hidrat tadi? Ni hidrat ni. Hidrat ni maknanya daripada O dia jadi ina. Daripada kumpulan berfungsi OH kepada kumpulan berfungsi C double bond C. Tu ina tu. Jadi daripada kita punya kita punya pengetahuan tentang itu, kita pun tengok. Tidak boleh dihidratkan maknanya tidak boleh mengikat ikatan dubel ni. Apa tak boleh ni? Tak boleh mengikat ikatan dubel. Maknanya tidak boleh dihidratkan maknanya tak boleh wujud ikatan dubel. Okey. Kalau etanol C2 boleh. Kalau propanol C3 boleh. Okey. Kalau metil propanol ni C3 dah. Metil ni C1. Bila C3 boleh. Kalau metanol ni CH3OH. Bolehkah CH3OH boleh ke ikat C double bond C? Tak boleh sebab C ada satu saja. Sebab itu dia kata yang mana tidak boleh dihidratkan. So jawapannya adalah D. D tidak boleh dihidratkan sebab apa? Sebab dia hanya ada satu C saja. Bila satu C dia tak boleh jadi alkina. Okey, tak boleh jadi alkina. Okey. So soalan seterusnya, soalan nombor 9. Apabila dua ina digoncangkan dengan air bromin warna perang dinyahwarnakan, apakah hasil bagi tindak balas ini? Okey, nak suruh awak nampak, kita buat dulu. Okey, kita buat dulu formula struktur dia. 1, 2, 3, 4. 2 ina maknanya double bond duduk di karbon nombor 2. Okey, so hotline kita ganti dengan H. Okey, H, ni H, ni H. Okey, ni H, ni H dengan ni H. Okey. Bila dia tambah air bromin, okey, tambah air bromin Br2. Okay. Apa yang berlaku bila tambah air bromin? Berlakulah tindak balas penambahan. Tindak balas penambahan berlaku di mana ataupun spesifik nama dia adalah tindak balas pembrominan, penghalogenan, penambahan tu sama je. Okey, sama je. Kita nak kata penambahan boleh, penghalogenan boleh ataupun pembrominan. Kalau spesifik pembrominan. Sebab apa pembrominan? Sebab letak bromin. Kenapa kita boleh kata penghalogenan? Sebab kita bubuh bromin tu halogen, kita tambah halogen. Ataupun penambahan sebab kita tambah bromin dalam dalam struktur alkina. Jadi di sini kalau tanya apakah nama, tengoklah A, B, C, D. Kalau pembrominan boleh, penghalogenan boleh ataupun penambahan pun boleh. Okey, tiga-tiga tu jawab pada boleh lah, boleh diterima. Okey, jadi Br, bila Br masuk, jadi apa yang berlaku? Br attack double bond. Double bond mana? Sini double bond ada, Br mari attack. So, bila Br mari attack, maka double bond putus. Okey, gitu. Jadi bila kita nak namakan dia kat sini, maka kita pilihlah 1, 2, 3, 4. Kiri sama, kanan sama. 1, 2, 3, 4 sama saja. Okey, rantai panjang 4. Okey, Br duduk di karbon nombor 2 dengan karbon nombor 3. So, bila Br duduk di karbon nombor 2, karbon nombor 3, so nama dia akan jadi 2, 3. Oleh kerana 2 dia akan jadi di. Bromin akan jadi bromo. Okey, rantai panjang 4 but. No double bond ana. Okey, itu nama dia. 2, 3 dibromobutana. Okey, ada yang tak faham?
Ada soalan nak tanya kat sini? Okey, ada soalan? Tak ada cikgu. Ada. Okey, soalan nombor 10. Apakah siri homolog bagi propil propanoat? Okey, propil propanoat ini adalah kalau OAT. OAT ni adalah ester. Okey, jadi apakah siri homolog ester? Okey, ester. Okey, so kita pergi kepada soalan seterusnya. Okey, sebagaimana manakah merupakan isomer? Bila kita nak isomer, maka kita kena tengok dia punya formula molekul mesti sama tetapi formula struktur dia berbeza. Ni isomer. Okey, isomer. Isomer ni adalah sebatian yang mempunyai formula molekul yang sama tetapi formula struktur yang berbeza. So kita cari dulu formula molekul dia. So untuk satu ni formula molekul C adalah sama dengan 5, H sama dengan berapa? K 10, 12. Ni pula kita cari formula molekul berapa? C 4. H berapa kat sini? H, okey 3, N, 7, 8, 9, 10 sebelah. Betul ke sebelah? Tu 2, 3, 4, 5, N, 7, 8, 10 dah. 10. Okey, sini C berapa sini? Cuba kira C berapa. So 2, 3, 4, 5. C berapa sini? C 5. H berapa? 3, N, 9. 12. H 12. Okey, sini C berapa? C 5 juga. H berapa sini? 10. 10. Okey. Jadi kita nak cari hok mana. So kita tengok hok mana formula molekul yang sama. Ni sama. Formula struktur berbeza. Jadi isomernya adalah 1 dengan 3. Okey, 1 dengan 3. Yang mana 1 dengan 3? 1 dengan 3 adalah B. Okey. So kita pergi kepada soalan seterusnya. Soalan nombor 12. Okey. Propanat C3H8 mengalami pembakaran lengkap untuk menghasilkan karbon dioksida dengan air kira isi padu. Okey, baru ni pun ramai lagi tak boleh jawab. Okey, soalan pengiraan. Okey, jadi cikgu pun tak tahulah nak buat lagu mana. Okey, C3H8. Bila kita kata pembakaran lengkap, pembakaran maknanya dia react dengan oksigen. Okey, lengkap mesti dua saja CO2 dengan H2O. Okey, jadi bila kita nak imbang C dulu letak 3, imbang H letak 4, dan so jadi 8 tu. Okey, O ada berapa? 3 kali 2 N. Okey, 4 kali 1 4. So, N tambah 4 sama dengan 10. Maka nak so jadi 10, di sini letak 5. Okey, seimbang. Bila seimbang persamaan kimia, langkah yang kedua kita buat apa? Kita tulis ratio lah. Ratio kata 1, 5, 3, 4. Okey, kemudian soalan bagi apa? Soalan bagi propana ni dia bagi 0.5 mol. Dia royak dah mol. So dia suruh kira apa? Isi padu gas karbon dioksida sama dengan berapa. Jadi bila dia cari dah bagi dah mol, maka kita tak perlu dah cari molnya. Dia dah ada dah. Cuma kita tengok ratio. Ratio kata 1:3. Maknanya kalau propana ni okey, bilangan mol dia 0.5, maka bilangan mol untuk karbon dioksida ni kita kena darab dengan 3 lah kan. So sama dengan 1.5 mol. Darab dengan 3. Okey. So nak dapat V adalah sama dengan 1.5 kalilah dengan isi padu molar iaitu 24. Dapat berapa sini ni? Dapat berapa? Mana jawapan dia? 36. 36. 36 desimeter padu. So jawapannya adalah Ya cikgu. okey. So habis dah cikgu rasa soalan objektif. So kita pergi kepada soalan struktur. Okey. Rajah 4 menunjukkan susunan radar sebagai suatu tindak balas kimia. So kalau kita tengok sini etanol melalui serpihan porslin. Serpihan porslin ni adalah ejen pengontangan. Serpihan porslin ni adalah ejen pengontangan. Ataupun kita panggil dehydration agent. Dehydration agent Okey, di mana apa yang berlaku kat sini bila kita buat persamaan kimia C2H5OH ni. Okey, hasilnya akan jadi C2H4 plus H2O. Ni tindak balas kimia ni. Ni tindak balas bagi pendehidratan.
Okey, pendihidratan. Tindak balas ini kita panggil tindak balas pendihidratan. Okey, pendihidratan, buih air. Dia buih air daripada alkohol. Jadi alkina. Okey, jadi bila kita kata alkina, maka gas X ni adalah gas C2H4 lah, iaitu etina. Etina. Okey, so itu saja yang kita boleh dapat daripada diagram 4. Okey, so kita tengok soalan. Apakah fungsi serpihan porslin? Okey, samalah. Okey, kita boleh kata sebagai ejen penguntangan. Okey, ataupun dia tulis kat sini sebagai mangkin pun boleh. Sebagai mangkin pun boleh. Ataupun kita boleh kata ejen penguntangan. So, kalau kita tengok kat sini, kita ambil mangkin lah sebagai mangkin. Sebab apa? Sebab dia tidak terlibat dalam tindak balas kimia. Dia tak terlibat dalam tindak balas kimia. Okey, dia tak ada dalam tindak balas kimia tersebut. Maka kita kata dia sebagai mangkin. Nyatakan nama proses tindak balas ini. So, salah lagi. Pendihidratan. Okey, pendihidratan. Okey. Kalau penghidratan tu tambah air. Ni dia buih air ni. Okey, so soalan seterusnya. Tulis persamaan kimia. Okey, bagi tindak balas dalam B1. Persamaan kimia tadi lah. Cikgu tulis tadi. Iaitu C2H5OH. Okey, anak panah. Kita ada C2H4 tambah dengan H2O. Okey. So, soalan seterusnya. Apakah yang diperhatikan apabila gas X dilalukan ke dalam air bromin? So, samalah. Gas X tadi adalah etina. Bila lalu ke atas air bromin, berlakulah tindak balas yang kita panggil pembrominan. Yang kita bincang saat ni. Jadi, bromin ni warna apa? Warna dia adalah perang. So, apa yang kita boleh kata kat sini? Warna perang. Cuba tengok cikgu buat pemerhatian ni. Kita kena royak. Bromin tu warna gapo dulu. So, warna perang air bromin warnakan. Okey. Ataupun kita boleh kata bertukar menjadi tidak berwarna. Okey. So, gas X boleh ditukarkan kepada hidrokarbon Y semula melalui proses penghidrogenan. Gas X boleh ditukarkan kepada hidrokarbon Y. Apa hidrokarbon Y ni? Hidrokarbon Y ni adalah... Mana hidrokarbon Y ni? Mana hidrokarbon Y ni? Rasa ada hidrokarbon Y. Mana dia royak ni? Oh, dia tak royak ke? Hidrokarbon Y ni melalui proses penghidrogenan. Okey. Jadi gas X ni apa dia? Etina. Etina. Okey. Boleh ditukarkan kepada hidrokarbon Y. Hidrokarbon Y ni, hidrokarbon dia boleh jadi etana lah. Etana. So, penghidrogenan maknanya ditambah dengan H2. Ya Allah, ya Tuhanku. Nak cepat lagi ni lah. Okey. Tambah dengan H2. Penghidrogenan. Bila tambah H2, kita panggil penghidrogenan. Kalau etina tambah H2, okey, maka dia akan jadi etana. Etana. Jadi namakan hidrokarbon Y, ia adalah etana. Etana. Okey, kalau tak payah royak ni, nyatakan dua keadaan. Okey. Kalau etina nak jadi etana melalui tindak balas penghidrogenan, ni kena ingat. Okey, dua keadaan dia iaitu nikel sebagai mangkin. Okey, lepas tu suhu mesti 180 degree Celsius. Okey, itu dua keadaan memang kita kena ingat. Okey, so kita pergi kepada, ada soalan nak tanya ni? Ada soalan nak tanya? Tak ada.
So kalau tak ada, kita pergi kepada soalan seterusnya. Hak ni kita bincang dah rasanya dalam soalan preso ni. So rajah 5 menunjukkan susunan radas untuk membandingkan sifat kimia pentina dengan pentana secara pembakaran. Pentina dengan pentana dibakar secara berasingnya dalam 2 mangkuk penyejak dan keteraturan diletak di atas api. So berdasarkan maklumat, jawab soalan. Tulis formula molekul bagi pentana dengan pentina. Okey, formula molekul. Pentina. So tulis sini. Nak tulis formula molekul bagi pentina. Okey, buat gitu. Okey, pen ni C5. Okey. Ni adalah kumpulan alkina. Bila alkina, dia punya formula am dia adalah CnH2n. Kena ingat tu. Ni adalah kumpulan alkana. Bila alkana, formula amnya adalah CnH2n plus 2. Okey tu. Jadi bila kita nak buat pentina, bila dia pen, makna C sama dengan 5. Bila C5, H adalah sama dengan 10. Okey. Kalau pentana pula, pentana. Tulis macam ni, pentana. Pentana C5 juga. Bila C5, H sama dengan berapa? 2 kali 5 tambah 2 adalah sama dengan 12. Okey, sama dengan 12. Okey, so kita dapatlah formula molekul bagi pentina dengan pentana. Okey, so kita pergi kepada soalan seterusnya. Ramalkan kejelagaan pada kertas turas untuk pentina dengan pentana. Agak-agak. Mana lebih banyak dia punya jelaga? Pentina atau pentana? Kita bincang dah baru ni. Mana lebih tinggi jelaga dia? Pentina. Pentina. So macam mana kita nak royak sini? Kita boleh kata pentina lebih jelaga berbanding pentana. Ataupun kalau kita nak guna perkataan kejelagaan, maka kita kata kejelagaan pentina lebih tinggi berbanding pentana. Tu cara kita nak jawab. Kejelagaan pentina lebih tinggi kalau kita nak kata kejelagaan. Kalau kita tak guna perkataan jelaga, kita kata pentina lebih jelaga berbanding pentana. Okey. So, berikan alasan jawapan anda dalam P1. So, bila kita nak beri alasan ini, maka dia kata dengan pengiraan, maka kita kira lah. Okey, so cikgu rasa cikgu tak payah royak ni. Pak ni boleh buat sendiri betul tak? Ya, cikgu. Boleh kira sendiri tu. Okey, so kita pergi yang kedua. Namakan 2 reagen yang boleh digunakan untuk membezakan antara pentina dengan pentana. Okey, dia ulang soalan sama je. Okey, mana reagen? Tadi dia royak dah reagen tadi. Okey, reagen tadi ni. Kita boleh guna apa dia nak beza antara ina dengan ana ni. So, kita boleh guna ni. Air bromin. Okey, kita boleh guna air bromin. Ataupun apa-apa yang bertindak balas dengan alkina ni. Okey. Ni nak beza, namakan 2 reagen. Untuk membezakan, kita boleh guna sama ada air bromin. Ataupun kita nak guna apa dia? Kita boleh guna larutan kalium manganat. Okey, 7 berasid. Okey. Kita buat revision sikit ni. Kalau kita guna air bromin, okey, maka kita akan dapati warna perang air bromin warnakan untuk pentina. Okey. Pentana tidak. Okey. Manakala untuk pentana tiada perubahan. Nah ni. Kenapa tiada perubahan? Sebab kalau C5H10 ni, kalau dia tambah dengan Br2, maka dia akan jadi C5H10Br2. Tapi kalau kita ambil C5 pentana H12 tambah dengan Br2,
maka tak berlaku apa-apa. Okey, macam mana kita nak berlaku apa-apa untuk tindak balas ini? Nak suruh juga tindak balas ni berlaku, nak buat gana. So, kita kena ada kehadiran UV. Tapi kehadiran UV ni kita letak tengah panas lah, baru ada UV. Kalau kita buat dalam makmal, tak boleh berlaku tindak balas itu. Okey, jadi tindak balas kalau ada UV, kita panggil tindak balas ni adalah tindak balas penukar gantian. Okey, tukar so, biar tukar. Okey, H daripada pentana tu. Tapi hot ni kita tambah bromin, tindak balas ini kita panggil tindak balas okey, penambahan ataupun pembrominan. Okey. Sama juga kalau kita guna lautan kalium manganat 7 berasid. Kalau kita refer kepada apa yang kita belajar sebelum pada ni kan. So kalau kita ada C5H10 ni tambah KMNO4. KMNO4 ni dia bagi O. Okey, kita ada H2O. So dia ada O kat sini. Okey, tambah dengan O. So dia akan jadi daripada alkina. Okey, tambah lautan kalium manganat 7 dia akan jadi C5H10. So tambah lagi OH ada 2. Situ OH ada 2. Kalau kita buat 1, 2, 3, 4, 5 double bond, katakanlah sini ada double bond putus, OH masuk sini se, OH masuk sini se. Ni boleh refer balik ni bila kita guna lautan kalium manganat 7 berasid. Okey, jadi kalium manganat 7 berasid dia bagi O. Okey, supaya kita ada 2 O. Jadilah dia panggil diol. Okey, pentan 1,2 diol. Okey, untuk yang ni. Okey, boleh refer balik. Kita dah belajar sebelum pada ni. Jadi dua-dua boleh guna. Okey, dua-dua boleh guna. Kalau hot ni kita guna, maknanya warna perang. Air bromin dinyah warnakan. Kalau kita guna hot ni, kita tahu warna kalium manganat 7, warna dia ungu. So, warna ungu lautan kalium manganat 7 berasid dinyah warnakan juga. Okey, dinyah warnakan. So, itu yang perlu kita tahu bila kita nak jawab soalan ini. Tajuk sebatian karbon dengan tajuk samalah asid, base dan garam ni memang banyak benda awak kena ingat lah. Kalau tak ingat memang awak tak boleh nak jawab soalan tu lah. Supaya ni lah tak boleh nak, tak ingat tak boleh nak royak lah yang mana satu reagent dia. Okey, so ada soalan nak tanya? Ada soalan nak tanya? Ada soalan nak tanya? Tak ada, cikgu. Ada. Okey. So, kita pergi kepada soalan seterusnya. Lukis formula struktur. Okey, isomer bagi pentana. So, nak lukis formula struktur bagi isomer. Nak lukis formula struktur bagi isomer, okey, maka kita start dengan pentina ni C5H10. Kita start dengan rantai panjang dulu. 1, 2, 3, 4, 5. Letaklah double bond dekat karbon nombor 1. Okey, so kita pun tambah H. H kena ada berapa? 10. 2, 3, okey, 4, 5, 6, 7, okey, 8, 9, 10. Itu langkah yang pertama. Kalau dia ada double bond, snake. Alih je double bond untuk yang kedua. 1, 2, 3, 4, 5. Alih letak double bond untuk situ. Kita bila H pula. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Boleh. Lepas tu katakanlah cikgu dia nak 2 je. Okey, dia kata 2 je. Katakanlah kita nak buat soal lagi. Awak nak buat cara lain. Kita gantar panjang lagi. 3, 4, 5. Awak letak double bond sini. Kita bila 1, 2 sini. Sama juga 1, 2. Kita bila 1, 2 sini. Kita tak bila sini. 1, 2, 3. Ni salah. Kita bila 1, 2 daripada sini. Jadi hot ni dengan hot ni sama. Bila sama, maka tak ada lah ni. Tak ada. Bila dia sama. Jadi langkah seterusnya boleh pendek rantai panjang jadi 4. Okey, buatlah ni. Ni. Jadi kalau awak dah boleh export, tak ada masalah. Boleh buat gini. Ni. Ni. Okey, so H. Dia berapa? 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10. Boleh. Tak ada masalah. Banyak lagi boleh buat sebenarnya untuk pentina tu. Okey, boleh refer kepada kita belajar. Tengok kita belajar sebelum pada ni. Kita dah buat banyak. So, katakanlah kita buat hot ni je. Lepas tu, kita nak namakanlah dia. So, nama dia.
Okey, untuk yang pertama ni kalau kita tengok ikatan double duduk sini, start satu sini lalu. 1, 2, 3, 4, 5. So bila 5 dia akan jadi pen. Ikatan double duduk di karbon nombor 1, 1 ina. Hak ni pula 1, 2, ikatan double duduk di karbon nombor 2. Rantai panjang dia 1, 2, 3, 4, 5. Masih lagi 5. Pen juga. Ikatan double duduk di karbon nombor 2, 2 ina. Kalau yang ni pula, kalau yang ni, so ikatan double duduk di sini, start satu sini. 1, 2, turun bawah 3, gisterik 3, 4. Maka ini bukan rantai panjang. Duduk di karbon nombor 2, maka ini kumpulan alkil. Okey, bila alkil duduk di karbon nombor 2, so nama dia kita kena start dengan kumpulan alkil dulu. So 2 metil. Tu kumpulan alkil. Barulah kita ambil rantai panjang depan, so dia akan jadi but. Okey, double bond duduk mana? But. Okey. But. Okey. Double bond duduk mana? Double bond duduk di karbon nombor 1. So 1 ina. Okey tu. Mana-mana boleh lah ambil 2. Dia banyak lagi boleh buat. Okey, banyak lagi boleh buat. Tapi cikgu bagi contoh yang ni saja untuk kita tengok dia punya isomer dia. Jadi kita nak tahu kita dah lukis isomer betul ke tidak. So kita tengok formula molekul dia mesti sama. Okey. Dan formula struktur dia mesti berbeza. Kalau formula struktur ni berbeza, maka nama akan jadi berbeza. Nama akan jadi berbeza. Jadi ni pen 2 ina dengan pen 1 ina tak sama. Ataupun 2 but, 2 metil but 1 ina tak sama ketiga-tiga nama ni. Maka ketiga-tiga ini adalah isomer. Okey. So kita pergi kepada soalan yang ketiga. Soalan yang ketiga, rajah 6 menunjukkan carta alih bagi penukaran sebatian karbon. So dia bagi kat sini sebatian karbon kita ada butanol. Ni nama dia akan jadi butanol. Lalu ke atas serpihan porslin. Kita pun ingat, kalau lalu ke atas serpihan porslin, ini dia akan ambil air. Ini akan ambil air sebab dia sebagai ejen pengontangan. Dia absorb air daripada butanol. So dia akan jadi butina. Okey, ataupun kita nak lihat tambah dengan H2O. Keluar daripada butanol tu air, maka jadi butina. Okey, seterusnya melalui proses 2. Proses 2 dia tambah kalium dikromat. Kalium dikromat ni sama juga dengan kalium manganat 7. Dia sama. Sama je dengan kalium manganat 7 di mana hak ni adalah ejen pengoksidaan. Dia tambah. Ataupun di sini kita panggil reagent sebab dia beri O kepada alkohol. So dapatlah kita asid butanoik. Asid butanoik kalau C4 maka kita buat C3H berapa? 3 kali 2 ni tambah 1 7 COOH. Jadilah asid karboksilik iaitu asid butanoik. Campur dengan etanol. Asid karboksilik campur dengan etanol. Ini kita panggil tindak balas ataupun pengesteran. Ataupun kita buat nama dulu bahan. So sebatian B ni bila etanol dengan butanoik. So nama akan jadi etanol akan jadi sebatian apa tu kumpulan alkil. Bila alkil etanol akan jadi etil. Butanoik akan jadi butanoat. Okey tu nama dia. Okey so selesai. Kita pergi kepada proses. Okey kalau alkohol nak jadi alkina, prosesnya adalah proses pendihidratan. Okey, buai air, pendihidratan. Okey. Alkohol nak jadi asid karboksilik, tambah ni ejen pengoksidaan. Maka tindak balaskan jadi pengoksidaan. Okey, manakala proses 3 asid karboksilik dengan alkohol dia akan jadi tindak balas pengesteran. Okey, tulis belakang kita ingat. Okey, ke dalam diagram 6. Okey, so barulah kita boleh tengok soalan apa dia tanya untuk soalan nombor 3 ni. Okey. So soalan dia, dalam proses 1 sebatian A ditukarkan kepada sebatian B melalui proses pendihidratan. Okey. So sebatian B adalah hidrokarbon tak tepu. Nyatakan siri homolog bagi sebatian B. Sebatian B tadi kita tahu dah dia adalah butina. Bila butina, dia siri homolog apa untuk butina?
Siri homola apa untuk betina? Ada pada awak ni, kau cikgu duduk bawah besok ya. Okey. Siri homola apa untuk betina? Alkina. Okey. Kemudian lukis susunan radas bagi eksperimen yang boleh dijalankan. Ni eksperimen ni simple saja ni. Aku kena ingat ni dia punya ni. Okey, eksperimen tadi lah. Okey, kalau kita nak lukis mula, ni apa dia ni? Butano. Okey. Kapas, kaca dicelup ke dalam butano. So kat sini kita ada serpihan porselin. So sini kita ada bika. Kita nak nak kumpul gas. So kita pun adalah salur kaca masuk dalam ni. Masuk dalam tu. Nak kumpul gas, buat aras air. Misi duduk atas. Okey. Lepas tu, ni kita ada penyumbat gabus ni. Gabus. Ni mulut. Tabung didih. Separuh saja. Klem dia, sebab dia tak boleh duduk tegak gitu tanpa disokong. Dan kita pun buat anak panah. Panaskan. Ni label air. Okey, selesailah. Dia punya susunan radas. Okey, bagi menukarkan sebatian A kepada sebatian B. Okey. Kemudian dalam proses 2, sebatian A bertindak balas dengan lautan kalium manganat 7 berasid untuk menghasilkan asid propanoid. Okey, nyatakan nama tindak balas. So, tak ada masalah. Namanya adalah tindak balas pengoksidaan. Okey, selesai. Soalan seterusnya ditanya apa? Nyatakan perubahan warna. Kalau tindak balas berlaku warna kalium dikromat 6 ini warnanya jingga. Jadi bila kita nak tanya, nak royak apa tu warna larutan, so kita kata warna jingga larutan bertukar menjadi apa ni? Menjadi hijau. Menjadi hijau. Okey. Kemudian soalan seterusnya, tulis formula molekul untuk asid propanoid. Tak ada masalah. Prop maknanya C3. Okey, C3. Tapi dia punya formula amnya adalah CnH2n plus 1 COOH. Oleh kerana ni C sama dengan 3, sini dah ada dosa, maka sini misi 2 lah. Baru 2 tambah 1 sama dengan 3. Jadi dia akan jadi C2H 2 kali 2, 4 tambah 1, 5 COOH. Ni kita panggil C2H5 COOH. Ini kita panggil asid propanoid. Okey. Seterusnya, asid propanoid bertindak balas dengan etanol dalam proses 3. Okey, menghasilkan sebatian G berbau harum. Asid propanoid kan ni? Bukan asid butanoid ke? Yalah. Kau soalan mana dah tak ingat dah cerita. Okay. Asid propanoid. Tak apalah, kita continue. Asid propanoid bertindak balas dengan etanol dalam proses 3 menghasilkan sebatian G berbau harum. Kalau oil dengan ol, maka G ni adalah ester. Okey, tulis persamaan kimia kita berbuat. Asid propanoid ni formula dia. So C2H5COOH, okey, tambah dengan etanol C2H5OH etanol. C2H5OH. Okey, so C2H5OH. Okey, hasil dia kita tahu, ni OH yang keluar, ni H keluar. Kita ambil alkohol, asid karboksilik dulu.
asid karboksilik kita ada C2H5CO. CO. Maka ambil hak ni pula, kita ada COOC2H5. OH dengan H akan jadi H2O. Ini kita panggil persamaan kimia bagi tindak balas ini. So, selesai. Kemudian kita pergi kepada soalan esei. Soalan esei, dia kata berikan definisi untuk siri homolog. Definisi ni awak kena refer kepada buku teks. Okay, refer kepada buku teks. Soal ni cikgu rasa refer kepada buku teks. Okay. Soalan seterusnya, namakan 4 ciri homolog. Okay, 4 ciri siri homolog. Tuliskan formula AM dan namakan. So kalau kita tengok, cikgu tengok skema ni, dia kata alkana, alkina, alkohol, asid karboksilik. Jadi bila dia kata formula AM dan nama bagi siri homolog dengan bilangan atom karbon yang sama. Jadi bila soalan lagu ni, kan dia kata nyatakan namakan. Okay, 4 ciri homolog. Lepas tu dia nak tuliskan formula. Lepas tu nama. Daripada ingat kotak seladu. Dalam kotak seladu. So, ni kita nak siri homolog. So, sini kita tulislah siri homolog ni. Macam dalam skema tulis tu. Lepas tu you nak formula AM. Okay, formula AM. Jadi bila awak nak jawab PSO pun lagu ni lah. Bila dia royak soalan lagu ni lah. Okay, lepas pada tu, namakan. Okay, nama. Okey, dengan bilangan atom karbon yang sama. Okey, tak apalah. Awak nak ambil gapo dia? Katakanlah kat sini dia ambil C2. Awak boleh ambil C sama dengan 4 pun tak apa. Ambillah ana, ina, una, tak ada masalah. Jadi bila dia kata lagu ni, okey, dia kata lagu ni, dia nak 3. Katakanlah cikgu ambil, katakanlah 3. So, alkana, kita ada alkina, kita ada alkohol. Okey. Alkuna boleh juga, boleh nak ambil alkuna. Okey, kemudian cikgu refer kat sini asid karboksilik ni. Silik. Okey. So dia periksa sini kan, dia periksa dia buat gana. Okey, betul, betul, betul. 3 markah sini. Betul, betul, betul. 3 markah. Betul, betul, betul. 3 markah sebab 2, 3. Okey, betul, betul, betul. 3 markah. So 3 kali 4, 12. Ada 3 gitu sebab dia nak benda tu. Lain daripada banding beza. Kalau banding beza, kalau salah ni, okey, dia tak dapat kosong sini. Tu banding beza. Tetapi kalau dia kata namakan hak ni dia nak daripada awak, nak gapo, nak ni, maka setiap perkara yang awak tulis itu memberikan markah. Okey. Soalan seterusnya. Berikan 3 ciri, sifat ciri homolog. 3 sifat ciri homolog ni, ciri homolog. Ambillah buku teks tu, semua ahli diwakili oleh formula AM. Hak ni boleh ambil skema. Okey, boleh tengok skema. Dan satu lagi dia kata nyatakan 3 perubahan fizik pada alkana dengan peningkatan bilangan atom karbon dalam molekul. So, dia tengok kat sini, dia kata nyata je, dia tidak suruh tegai. Nyata je. Jadi boleh tengok skema. Dia kata yang pertama, skema kata takat didih bertambah dengan pertambahan bilangan atom karbon. Okey, betul lah. Lepas tu dia kata semakin bertambah. Oh, dia bagi alasan kat sini. Semakin besar molekul, semakin sukar terbakar kerana apabila saiz molekul lebih besar, sukar untuk ia meruap. Yang ketiga, kelikatan. Okey, dia ambil sifat, dia sifat fizik. Kalau kita tengok skema, yang pertama dia refer kepada takat didih. Yang kedua, dia refer kepada meruap. Maknanya bila saiz molekul semakin besar, maka sukar untuk ia meruap. Itu sifat fizik yang kedua. Dia tak terai sini. Dia cuma nyatakan. Okey. Lepas tu yang ketiga dia kata kelikatan bertambah dengan penambahan bilangan atom karbon molekul. Panjang. Okey. Lebih berangkai, berbelit antara satu sama lain. Mengalir dengan lebih perlahan. Iaitu sifat perubahan yang kedua. Okey. Perubahan yang kedua adalah kelikatan
bertambah dengan penambahan bilangan atom karbon molekul-molekul panjang. Okey, tu boleh ambil juga skema. Okey, so cikgu rasa habis dah lah cikgu baca untuk sebatian karbon seperti yang kita janjilah. Maknanya cikgu nak habiskan bincang soalan sebatian karbon pada pagi ini. So ada soalan nak tanya cikgu? Ada soalan nak tanya? Cikgu, Ha. kelikatan tu gano tu? Tak ingat. Kelikatan ni macam kalau kita mengalir lah. Kalau kita tuai kan, kita ada bahagian dalam botol. Bahagian dalam botol ni, bahagian dalam botol. Kita nak tuai di tubik. Ada benda tu macam air. Awak tuai tu sendiri jadi tubik. Cuba awak tuai, awak tuai tomato sauce, chili sauce. Susah sikit kan? Dia nak tubik tu susah. Tu kita panggil likat. Kalau tidak likat dia senang je. Okey, kalau kurang likat, kalau lebih likat, dia susah untuk mengalir. Likat ni susah untuk mengalir sebab dia macam kalau kita kata kalau duduk dapur kat pekat lah, lebih kurang gitu. Tapi kalau kita kira macam oil ni, minyak pelincir apa semua dia guna likat. Kalau dia guna kereta ke apa, minyak enjin apa semua dia panggil kelikatan, dia panggil likat. Sebab tu dia guna perkataan likat ni sebabnya kanan ni biasa digunakan sebagai minyak enjin, minyak kereta, minyak macam-macam minyak lah, minyak gia, minyak brake. Jadi dia guna perkataan likat kat situ. Tapi kalau kita nak imagine likat ni benda yang susah untuk mengalir. Jadi kita panggil tu likat lah. Kalau dia kurang likat, dia senang nak mengalir. Okey. Bolehkah? Bolehkah? Boleh cikgu. Jadi kalau dia likat ni, kau tengok skema, dia bergantung kepada bilangan atom karbon lah. Bila bilangan atom karbon tu banyak, maknanya molekul dia lebih besar, maka dia punya panjang dia tu, rantai panjang akan lagi panjang. Bila lagi panjang, dia mudah nak belik. Bila dia belik, maka dia lebih, dia kata kat situ mengalir dengan lebih perlahan. Bila dia mengalir dengan lebih perlahan, itu kita panggil dia kelikatan, dia bertambah. Okay, so orang lain ada soalan nak tanya? Ada soalan nak tanya? Ada soalan nak tanya? Okey, 3 kali dah cikgu tanya tu. So, maknanya tak ada soalan. Bila tak ada soalan, cikgu rasa kita berhenti setakat ni. Okey, Assalamualaikum semua. Selamat berehat. Waalaikumsalam cikgu. Terima kasih. Waalaikumsalam cikgu. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu.